Ini bukan bini aku sebab muka dia putih. Aduh. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang tiup tau. Macam tu. Dekat leher dia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pertama sekali, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, ada beberapa kisah seram yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. Di mana kisah seram ni berlaku kepada pengirim kita sewaktu mereka berada di rumah mereka sendiri. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey, untuk kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Puan Airin. Di mana kisah ni berlaku dalam tahun 2009 macam tu. Dan Puan Airin ni juga bagi tahu yang dia dengan suami dia memang sering berpindah rumah disebabkan suami dia ni bekerja sebagai penguatkuasa dan berpangkat lah. Jadi selepas saja 5 tahun macam tu, suami dia akan ditukarkan ke tempat lain. Dan pada tahun 2009 tu, suami Puan Airin ni ditukarkan ke Pahang. Jadi dia sekeluarga berpindahlah ke Pahang dan tinggal di sebuah rumah sewa di kawasan ataupun di area Kuantan. Jadi waktu dia berpindah masuk ni, dia berjumpalah dengan tuan rumah apa semua kan. Jadi Puan Airin ni bertanya dengan tuan rumah tu, dan tuan rumah tu kata rumah tu sebenarnya dah lama tak ada orang sewa, dah lama kosong lah, lebih daripada 3 tahun. So dia adalah penyewa pertama lah selepas 3 tahun. So Puan Airin pun macam okey je lah dia masuk. So di rumah sewa ni, Puan Airin ni bagi tahu yang dia pernah terkena 2 gangguan. Di mana gangguan yang pertama, pada waktu tu, waktu malam lah, dia ni tersedar daripada tidur dia. Dia sedang tidur di bilik waktu tu, dan dia tersedar daripada tidur dia. Dia terdengar suara anak dia yang macam ketawa bermain-main tau. Jadi dia macam suara apa tu? Suara tu macam dekat bawah, sebab rumah ni rumah double story. Jadi dia kata bunyi macam dekat bawah, dia kata kan. Dia pun tengok jam yang berada di meja dekat sebelah katil dia. Dia tengok waktu tu dah dekat pukul 3 pagi. Jadi dia pun kata anak dia ni main apa dekat bawah. Jadi dia pun kejut suami dia. Malangnya suami dia tak sedar. Jadi dia kata okeylah, tak apalah, suami dia tak sedar, dia je lah pergi tengok dekat bawah. Jadi dia pun bangun, jalan perlahan-lahan turun ke bahagian bawah. And then dia perasan masa dia nak turun, dia nampak lampu bawah terbuka. Jadi lagi menguatkanlah yang mengatakan anak dia dekat bawah. Cuma bermain apa dia tak tahu. Jadi dia kata dia pun turun ke bawah. Dia tengok lampu terbuka, kipas terbuka. Dan dia kata confirm mesti ada orang turun buka lampu, buka kipas. Sebab sebelum tidur, Puan Airin ni atau suami dia memang akan tutup semua lampu, kipas semua kan, akan pastikan pintu berkunci, macam tu lah. Jadi dia pun turun ke bawah. Dia kata tak ada orang pula dekat bawah. So dia pun mencarilah daripada ruang tamu. Lepas tu pergi ke arah dapur. Lepas tu dekat dapur ni dia ada satu laluan menuju ke bilik laundry. Jadi dia pun pergi ke bilik laundry. Dia kata tak ada orang. Mana anak dia tadi? Takkan anak dia dah naik kan? So dia kata okeylah, tak apalah. Dia pun mungkin disalah dengar ke rumah orang sebelah, macam tu lah. Jadi dia pun jalan menuju ke atas balik. Okey, korang bayangkan waktu Puan Airin tutup lampu, dia nak naik ke atas, dia terdengar ada suara budak ketawa di dapur rumah dia. Jadi dia macam terberhenti tau. Dia macam bunyi apa tu? Anak dia ke kat dapur? Tapi tadi dia pergi dapur tak ada orang. Jadi dia kata lah, anak aku ni main apa kat dapur ni, nyorok ke macam tu kan. Jadi dia pun buka
lampu balik semula, dia pun pergi ke arah dapur. Dia pergi ke arah dapur, dia tengok tak ada orang. Dia kata tadi dia dengar suara daripada dapur. So dia pun laju terus pergi ke bilik laundry, sebab dia ada satu laluan kan ke bilik laundry, takut anak dia lari ke bilik laundry. Jadi dia pergi ke bilik laundry pun tak ada orang juga. Dia kata dia dah rasa tak sedap hati lah. Dia rasa macam alamak kan, apa benda ni kan. So dia pun jalan. Dia dah mula rasa takut jugalah Puan Airin ni. So puan ni naik ke atas, tutup lampu apa semua, laju je dia naik atas. Dan bila dia naik ke atas, sebelum masuk ke bilik dia, dia akan melalui pintu bilik anak dia dulu. Jadi dia pun buka lah pintu bilik anak dia. Dia tengok anak dia tengah tidur, elok tengah tidur. Jadi Puan Airin kata okeylah, tak apalah, anak dia memang tengah tidur. Jadi mungkin dia salah dengar lah. Dia cuba nak macam orang kata apa, husnuzon lah kan. Jadi dia pun tutup pintu, dia pun sambung tidur. Itu adalah gangguan dia yang pertama. Dan gangguan dia yang kedua pula, pada waktu tu suami dia cuti, tak kerja lah. Jadi waktu tu waktu nak dekat maghrib. Dan dia ni pula, ataupun Puan Airin ni pula, sedang bersiap untuk mandi. Dan waktu tu dia pun ambil tuala apa semua kan, bersiap untuk mandi. Lepas tu suami dia ni nak pergi ke kedai untuk beli barang lah, kedai runcit lah maknanya kan. So dia kata dengan isteri dia, nak ikut tak? Dia kata tak payahlah, saya baru nak mandi ni, dia kata kan. Okeylah dia kata. Abang keluarlah kejap-kejap lagi, maghrib-maghrib ni takkan nak keluar, dia cakap tu kan. Alah, malam saya malam nak keluar lah, saya nak tengok bola, dia cakap macam tu. Mungkin bola dia start awal lah, jadi dia nak pergi keluar tu, nak belilah apa-apa, Maggi ke ataupun jajan-jajan ke kan, untuk dia makan sambil tengok bola tu. Jadi puan ni kata okeylah. Dia pun bersiap untuk mandi apa semua. And then Puan Airin ni dia ada sediakan satu bilik, memang ada almari baju dia, almari baju anak dia, almari baju almari baju dia orang lah kan. Jadi dia tak letak dalam bilik lah, dia letak dalam bilik yang lain. Jadi Puan Airin ni pun masuk ke dalam bilik air tu, dia terdengar suami dia dekat bawah. Yang abang pergi dia cakap macam tu. Lepas tu isteri dia pun cakap, ataupun Puan Airin pun cakap, yelah bang, pergi. Dia pun masuk dalam bilik air. Dia pun mandi. Dia keluar balik daripada bilik air. Dia pun menujulah ke bilik yang aku cakap tadi, bilik almari baju dia lah. Jadi waktu dia masuk tu, dia nak ambil baju, dia terperasan yang ada anak dia dekat pintu. Anak dia macam diri kat pintu kan. Jadi Puan Airin pun kata, kenapa diri kat situ? Dia cakap, keluar. Mama nak pakai baju, dia cakap macam tu. Lepas tu anak dia pun gelak-gelak, anak dia keluar. Teruslah keluar, sambil tu dia pegang pintu. Jadi pintu tu tertutup, jadi bilik tu gelap lah. And then Puan Airin pun kata, budak ni tutup pintu pula kan. Jadi dia pun pergi ke arah suis lampu. Dia cuba untuk buka lampu tu, buka tapi tak menyala. Mana bilik tu gelap lah. Jadi Puan Airin kata, lah terbakar ke lampu ni? Sejak bila pula terbakar kan? Jadi dia pun try lah nak buka pintu. Korang bayangkan, dalam keadaan gelap waktu tu, pintu dia pula macam tersekat, tak boleh buka tau. Jadi Puan Airin ni macam cuba, mula-mula dia macam tenang je lah. Bila lama-lama dia macam rasa macam kenapa ni, terkunci ke kan? Sebab pintu bilik memang kunci daripada dalam, bukan kunci daripada luar. Jadi dia kata, kenapa ni pintu dia stuck kan? Dia cuba nak buka-buka. Tiba-tiba dia rasa ada orang tiup tau, macam tu dekat leher dia. Tengok, meremang bulu roma aku. Dia rasa ada orang tiup dekat leher dia, macam ada satu angin tau dekat leher dia. Lagi dia rasa macam nak buka pintu tu kan. Dan dia kata, Allahu Akbar. Dia buka pintu tu dah boleh terbuka. Jadi dia pun keluar, dia bawa baju dia tadi, terus masuk ke bilik. And then dia pakailah baju. Dia keluar balik, dia macam nak carilah anak dia kan, nak marahlah anak dia sebab anak dia tutup pintu. Jadi dia pun turun ke bawah cari anak dia, panggil nama anak dia. Panggil tak ada. Mana anak dia ni kan? Dia pergi ke dapur, dia pergi ke ruang laundry apa semua, tak ada. Mana anak aku atas ni. Dia pun naik atas balik, pergi ke bilik anak dia, sebab pintu bilik anak dia tertutup. Jadi dia pun buka pintu bilik anak dia, tak ada orang juga. So dia kata, mana anak aku ni? Tengah-tengah dia duk fikir ni, tiba-tiba dia dengar suara, Assalamualaikum. Suami dia balik.
So dia pun turun. Waalaikumsalam. Abang nampak tak? Dia nak tanya suami dia, abang nampak tak anak dia kan? So yang mengejutkan dia, anak dia waktu tu dengan suami dia. So dia macam, Allah, abang, daripada tadi anak dia tak tulis pula nama. Aku bagi nama Ikmal lah. Daripada tadi Ikmal ni memang dengan abang ke? Ikut abang pergi kedai ke? Dia cakap macam tu. Yelah, abang bawa Ikmal tadi, kenapa? Dia cakap macam tu. So Puan Airin rasa macam, tak, tadi dia macam nak cakap macam dia nampak Ikmal ni dekat atas tadi, tapi dia tak nak cakap dengan suami dia. Jadi dia diam je. Dia macam, tak ada apalah. Tapi suami dia ni perasan kan. Kita suami kita mesti perasan, kenapa isteri aku ni macam pelik je kan. Dia pun tanya, kenapa? Tak ada apa, dia kata. Dia pun pergi ke dapur. Dia tak naik atas sebab dia takut nak naik atas seorang-seorang kan. Jadi dia pergi ke dapur, and then dia keluar balik apa semua. Suami dia pun tengah tengok bola apa semua. And then dia pun duduk dekat kerusi tu dengan suami dia. Dia pun ceritalah apa yang berlaku waktu maghrib tadi kan. So suami dia kata, betul ke awak ni janganlah main-main? Dia kata, betul bang, ini gangguan saya yang kedua. Yang pertama tu dengar suara anak main dekat bawah tapi tak ada orang. And then ni gangguan saya yang kedua. Saya rasa ni paling teruk lah sebab saya terkunci dalam bilik. Dia cakap macam tu. So suami dia pun nak tak nak, suami dia percayalah. Jadi lepas tu suami dia ikhtiar lah, panggil lah orang pandai kan, bersihkan rumah apa semua. And then alhamdulillah lah, Puan Airin ni kata lepas tu dah tak ada lagi gangguan. Tapi dua gangguan ni memang betul-betul memberikan perasaan takut lah kepada dia. Jangan kata dia, aku yang cerita ni pun aku pun meremang tadi kan. So itulah pengalaman dia dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Puan Airin. Okey, untuk kisah seram kita yang kedua ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Encik Adli. Di mana Encik Adli ni bagi tahu pada waktu tu dia ni sebenarnya baru saja bekerja di sebuah mall sebagai promoter di bahagian toy ataupun mainan kanak-kanak. So Encik Adli ni bagi tahu setiap kali pagi ataupun malam lah sebelum balik, diorang akan ada briefing. Sebelum pintu depan tu buka akan ada briefing yang diberikan oleh penyelia mereka kepada semua promoter lah. Dan waktu balik pun sama. Lepas je pintu tutup akan ada briefing dekat semua promoter. So siapa yang pernah kerja mall mesti tahulah. Jadi pada hari kejadian seram ni berlaku, mall tu tutup pada pukul 10.30 sebab waktu tu hari Sabtu. Jadi Sabtu Ahad dia akan buka sampai 10.30. Hari Isnin sampai Jumaat dia orang akan buka sampai pukul 10 je. Maknanya Sabtu Ahad dia orang anjak setengah jam lah. So waktu tu pukul 10 suku Encik Adli ni bagi tahu. Dan Encik Adli ni cakap dah ada announcement bagi tahu kepada semua customer untuk kosongkan lah sebab dah pukul 10 suku kan. Dia ada terperasan, ataupun Encik Adli ni ada perasan ada seorang customer perempuan masuk dekat kawasan toy ni lah. Jadi Encik Adli ni sebagai promoter dia just boleh cakap je lah. Dia kata, puan tolong cepat sikit sebab kita dah nak tutup. Dia cakap macam tu. So perempuan ni tak cakap apa-apa. Perempuan ni just masuk je dekat kawasan toy tu. Tapi perempuan ni perempuan dewasa tau, bukan kanak-kanak Jadi dia masuk. Encik Ali ni pun tunggu untuk perempuan tu keluar balik lah. Tapi perempuan ni tak keluar-keluar. Dia pun check lah dekat setiap lorong kan. Mainan dia tu ada 4 lorong. Jadi dia masuk setiap lorong sampai dia perasan dia ada dengar bunyi pintu depan tu tutup. Pintu depan pasaraya ni tertutup lah. Jadi dia kata, mana customer tadi? Oh dah keluar kot. Dia cakap macam tu kan. Dia pun tanyalah promoter yang sebelahnya. Sebelahnya mungkin bahagian lain, tapi kalau keluar mungkin lalu juga dekat bahagian tu kan. Dia pun tanya kat promoter tu, kau ada nampak tak tadi satu customer perempuan keluar? Dia cakap macam tu. Customer perempuan mana ada? Dia cakap, tak ada, tak perasan pula aku. Dia cakap, okey lah, tak apalah. Diorang pun briefing apa semua. Waktu tu lampu dah ada yang dah tutup lah. Jadi kawasan tu agak malap lah kawasan diorang tu. Jadi lepas saja briefing, dia pun ambil botol air dia apa semua. Dia nak turun ke bawah. Jadi dalam perjalanan dia nak keluar ke satu pintu ni, dia dengan kawan-kawan dia. Jadi di tengah jalan-jalan, dia perasan dekat bahagian baju ada macam susuk tubuh seorang perempuan, tapi dalam gelap. Jadi dia macam
Nampak-nampak macam tu je lah kan, macam sama-sama je. Jadi dia pun pandang. Lepas tu dia terberhenti. Daripada di tengah berjalan ni terberhenti. Jadi kawan dia tanyalah, kau tengok apa? Kau itu customer ke apa? Dia cakap macam tu, dekat kawasan baju tu kan. Jadi kawan-kawan dia ni pun cakap, customer mana? Li mana Li? Dia cakap, tu, kau tak nampak ke? Dia pandang kawan dia kan. Kawan dia kata, mana? Tu, dia tunjuk. Bayangan tu ataupun bentuk badan tadi tu dah tak ada. Kat kawasan gelap tu dah tak ada. Cik Ali ni cakap. So Cik Ali tu kata, tadi aku nampak ada badan dekat situ tau. Dia cakap macam tu. Aku rasa ada orang lagi lah. Dia cakap macam tu kan. So kawan-kawan Cik Ali ni kata, tak ada Li, daripada tadi tak ada orang. Dah lah kau ni dah malam-malam ni main tegur je kan, diikut kau balik kan. Dia cakap macam tu. Masa kawan-kawan Cik Ali tu cakap macam tu, meremang bulu roma Cik Ali ni. Cik Ali kata macam, yelah, bila kawan dia cakap ikut balik kan, tegur tu nanti ikut balik kan. So dia jadi macam takut lah. Jadi dia pun okey lah, jalan turun ke bawah, punch card apa semua. Sampai kat motor, dia masih lagi rasa macam meremang dekat bulu roma, dekat tengkuk dia ni kan. Dia kata, kenapa ni? Masa aku rasa macam takut ni, macam takut kan, dia kata. Lepas tu dia pun pandang kawan dia. Kawan dia pun pandang lah dia balik. Ni kawan dia cakap lah, kenapa Li, kau okey tak? Kau lah ni, kau cakap diikut aku balik, aku dah macam takut dah. Dia cakap kan, alah tak ada apalah, aku saja je tadi. Yang kau pun main tegur je, aku tak nampak apa-apa. Dia cakap itu kan. So Cik Ali ni pun start lah motor, terus menuju ke rumah. Sampailah dekat rumah dia. Dekat rumah dia ada isteri dia je lah seorang. Dan Cik Ali ni masa tu baru je berumah tangga. Jadi rumah sewa kecil je lah dia sewa kan, untuk dia berdua je. Jadi Cik Ali ni kata dia pun nak masuk, dia cuci kaki apa semua. And then dia pun buka pintu. Dia bagi salam lah, Assalamualaikum, dia cakap macam tu kan. Dia buka pintu. Dia rasa macam ada angin tau daripada arah belakang, macam lalu, angin sepoi je tau masuk. Jadi Cik Adi ni terus pandang ke belakang. Dia pun tengok ke arah pokok apa semua kan. Tak ada pula pokok yang bergoyang. Jadi dia kata, okey, angin apa ni kan. Dia cakap macam tu kan. Lagi bertambah takut dia. Jadi dia pun okey lah, dia tutup pintu apa semua. Dia tutup lampu. Dia tutup lampu pula, sorry. Dia tutup pintu, dia tutup grill semua. And then dia pun gantung kunci dia. Cik Ali ni kata dia buka lah lampu ruang tamu dia. And then dekat dapur, bahagian dapur dia ada satu dinding yang memisahkan ruang tamu dengan dapur. Lepas tu akan ada tangga naik ke atas. Jadi Encik Ali ni kata dia perasan dekat dapur macam ada orang tengah ngendap dia. Macam ada orang tengah tengok dia daripada dinding. Macam ibarat muka ada separuh je. Macam tu, mata je tau. Jadi dia ingatkan isteri dia lah. Sebab yelah dia baru kahwin. Jadi gurau-gurau tu perkara biasa lah kan. Jadi dia pun macam tengok kan, Yang janganlah duduk macam tu, seriau saya. Dia cakap macam tu kan. Benda tu tengok je. Dia ibarat ni macam ni. Sebelah sini tak ada kan, belah sini je nampak. Dia, Encik Ali ni tengok lama-lama kan, ini bukan bini aku. Sebab muka dia putih. Aduh, muka dia putih tau. Lepas tu dia nampak mata je kan. So dia kata, ini bukan bini aku ni. Lepas tu dia tengok rambut kan, panjang, rambutnya panjang sampai ke lantai. Jadi dia kata, ini bukan bini aku confirm. Dia pun sambil dia jalan ni, dia mengucap, dia baca macam-macam. Sebab dia nak tengok apa yang ada di sebalik dinding tu. Dia pun jalan, tiba-tiba benda tu macam menyorok tau. Menyorok di sebalik dinding. Ni Cik Adi ni tulis di dalam email Jadi dia menyorok di balik dinding. Cik Adi ni pun terus kejar, pergi tengok kat bahagian belakang dinding. Tak ada apa-apa pun belakang tu. Gelap je dapur dia. Jadi dia pun buka lampu kan. Dia buka lampu, dia nak pastikan betul-betul tak ada orang. Dia pun tengok bawah meja makan tak ada. Lepas tu dekat dapur tak ada. Lepas tu pintu bilik air tertutup. Jadi dia kata, okey lah, tak apalah. Dia pun tutup lampu balik. Dia istighfar. Isteri dia tegur, abang dah balik. Dia cakap macam tu. So Encik Adi ni macam terkejut lah. Astaghfirullahalazim, awak ni bagilah salam. Dia cakap macam tu kan. So isteri Cik Adi ni kata, minta maaf abang. Dia kata, kenapa abang ni macam tak okey je. Dia cakap macam tu kan. So Cik Adi ni kata, tak tahulah abang, daripada tadi rasa macam. Dia baru cakap rasa macam, isteri Encik Adi ni menjerit tau. Lepas tu lari naik atas. And then Cik Adi ni lagi terkejut. Kenapa bini aku kan. Dia pun lari naik ke atas, kejar bini dia. Bini dia masuk ke dalam bilik kan. Bini dia pegang bantal, menggigil, menangis.
And then Cik Ali ni pegang lah isteri dia. Kenapa ni, dia kata macam tu kan. Isteri dia macam nangis tau. Kenapa bini dia ni, dia kata kan. Dia pun ambil air wuduk apa semua. Lepas tu dia pergi dekat isteri dia. Dia cakap, jomlah kita ambil wuduk, dia kata. Dia pun suruh isteri dia ambil wuduk apa semua. And then dia pun tanya isteri dia. Bila isteri dia dah lega sikit lah, ataupun dah tenang sikit, dia pun cakap, kenapa ni? Cakap kan, ceritalah dengan saya. So isteri kata, besok lah bang, besok saya cerita boleh? Dia cakap macam tu. And then Encik Adlin kata, okey lah, tak apalah, besok pun besok lah kan. Sebab waktu tu dah malam kan, takkan lah bini dia nak cerita kalau benda tu menakutkan dia. Jadi keesokan harinya Cik Adi ni pun tanya, kenapa ni? Dia cakap kan, kenapa malam tadi awak nangis tiba-tiba? Dia kata waktu suami dia cakap, suami dia rasa macam tu, maksudnya macam nak bercerita, suami dia baru nak bercerita dengan dia, dia perasan ada satu lembaga perempuan lalu belakang suami dia pergi ke arah bilik kecil tau. Bilik kecil tu macam Encik Ali ni kata dia buat simpan barang-barang macam vacuum, lepas tu barang-barang makanan. Macam tu lah. Bilik tu bilik kecil je, Cik Ali cakap. So benda tu lalu betul-betul belakang Cik Ali ni masuk ke bilik tu. Itu yang bila isteri dia nampak kelibat tu, isteri dia lari naik ke atas. Terkejut lah sebab dalam rumah tu ada dia berdua je. Jadi siapa perempuan tu dengan rambut panjangnya kan? Lepas tu dengan lajunya dia melintas tu, isteri dia kata memang dia tahu itu bukan orang lah. So Cik Ali kata lepas daripada tu tak ada pun gangguan dekat rumah dia. Cuma itu je lah, benda tu ikut dia balik ke dia pun tak pasti. Dan selepas daripada tu Cik Ali kata setiap kali dia on the way balik ke rumah, dia akan singgah dulu ke mana-mana kedai, macam 7E ke apa kan. Dia berhenti dulu baru dia balik ke rumah. Sebab dia tak nak kalau ada benda yang ikut dia ke, berhentilah dekat kedai tu. Itu orang cakap lah, kita pun tak tahulah kesahihannya kan. Cuma apa yang aku sendiri boleh cakap dan ramai yang cakap, sebelum masuk rumah tu baca bismillah kan, baca ayat kursi ke 3 kul ke, bagi salam sebelum masuk ke dalam rumah. Itu je lah yang boleh kita buat. Kita berserah pada Allah je lah kan. Moga-moga dengan izin Allah apa yang kita baca tu menghalanglah benda-benda yang ikut kita ni masuk ke dalam rumah sekali dengan kita. So itulah perkongsian yang diberikan ataupun kisah yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Encik Adli. Okey, untuk kisah seram kita yang terakhir ni dikirimkan ataupun dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Khair. So Encik Khair ni dia bagi tahu di dalam email di mana dia ni bekerja sebagai seorang guru dan dia baru saja dapat post di satu sekolah di Kelantan. Dan waktu kejadian seram ni berlaku, dia ni baru saja berpindah masuk ke satu rumah sewa di Kelantan lah. Jadi pada awal dia duduk di rumah tu memang tak ada gangguan apa-apa. Dia dengan isteri tak ada macam penampakan ke gangguan-gangguan pelik-pelik, tak ada. Cuma Encik Khair ni bagi tahu yang anak dia ni anak dia yang berusia 3 bulan ni tidur di dalam buai. Dan dia selalu akan menangis dalam pukul 2, 3 macam tu. Dia akan tersedar, lepas tu dia akan menangis yang kuat tau, sampai kan Encik Khair ni pun akan tersedar. Jadi pada awalnya bila hari pertama, hari kedua, Encik Khair ni macam okey lagi. Mungkinlah budak ni tak sesuai lagi tempat kan, ataupun tempat baru, suasana baru, jadi mungkinlah budak ni menangis. Tapi bila dah makan minggu, Encik Khair ni pun rasa macam heran lah juga kan. Kenapa anak aku ni, dia cakap kan. And then isteri kepada Encik Khair ni juga bagi tahu yang anak dia akan menangis dan dia akan tengok satu sudut tau, di mana dia akan tengok dekat bahagian atas kepala dia. Dia macam suka tengok ke atas. Jadi isteri Encik Khair ni akan letak tangan dekat dahi dia supaya tak tengok ke atas. Dia akan nangis macam tu. And then ada satu hari tu Encik Khair ni dah tak tahan, dia bangun, dia ambil wuduk, and then dia pun buai anak dia sambil dia baca ayat kursi dan 3 kul. Jadi dia baca, anak dia diam. Anak Encik Khair ni diam lah, jadi tak adalah nangis lagi. And then keesokan harinya menangis lagi, sambung balik nangis, ada lagi nangis lagi. Jadi sampailah satu hari isteri kepada Encik Khair ni mengadu dekat Encik Khair lah, yang di mana isteri dia ada sekali tu isteri dia tersedar sebab anak dia nangis kan. Tiba-tiba anak dia nangis menjerit tu, isteri dia terkejut lah. Isteri dia buka mata tengok ke arah buai.
Dia kata dia nampak di belakang buai, maknanya di bahagian kepala anak dia ni, dia nampak ada satu macam lembaga tau. Susuk tubuh, dia tak tahu perempuan ke apa, tapi dia kata susuk tubuh yang tinggi, rambutnya panjang, and then besar. Jadi Encik isteri kepada Encik Khair ni, dia terus pejam mata, dia mengucap lah, ataupun dia orang kata apa, istighfar, Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia buka balik mata, benda tu dah tak ada. So dia pun angkat anak dia, tidurkan di sebelah lah, sebab dia pun kebetulan memang nak nyusu kan, jadi dia pun letak kat sebelah. And then Cik Khair ni macam percaya tak percaya lah. Dia kata macam, iya ke, betul ke kau awak salah nampak, mata tengah mamai-mamai kan, apa yang awak nampak ke apa. Jadi isteri pada Cik Khair ni kata, betul bang, saya nampak. Abang cubalah ikhtiar apa-apa, dia kata kan, azan dalam rumah ke, dia cakap macam tu kan. So Encik Khair ni pun macam okey lah, dia cubalah. Dia pun azan apa semua kan. And then sampailah satu hari Encik Khair ni sendiri pun kena, di mana pada waktu tu dia ni dengar anak dia nangis, bingit lah. Jadi dia dengar anak dia nangis, dia pun tersedar. Dia pun pandang isteri dia. Dia tengok isteri dia tak pergi ke anak dia. Isteri dia macam duduk je tau, tengok ke arah buai. Lepas tu dia pandang isteri dia pandang buai anak dia. Dia kata, yang kenapa tak tengok anak tu? Dia cakap macam tu. Isteri dia macam, abang tengok bang, dia cakap. So Cik Khair ni tengok dekat buai anak dia kan, apa yang pelik? Tak ada apa yang pelik pun, dia kata kan. Tu anak nangis tu, dia pun nak macam nak pergi dekat buai tu, macam merangkak lah nak pergi ke arah buai tu. And then baru Cik Khair ni perasan yang buai anak dia ni dah, orang kata macam mana spring tu dah panjang tau. Maknanya anak dia dah nak sampai lantai. Ibaratnya macam ada benda ataupun ada sesuatu yang tekan buai tu sampai nak cecah ke lantai. Kalau kita fikir logik, budak 3 bulan naik buai, kita buai pun masih berayun kan, tinggilah, maknanya jarak di antara bontot ataupun punggung budak tu ke lantai jauh. Tapi ini maknanya dia dah sampai cecah kat bawah dah. Baru kat situ Encik Khair ni nampak, dia macam, apa yang pegang buai anak aku? Dia terfikir macam tu kan. Tiba-tiba buai tu macam dilepas kau, macam ada orang tekan, lepas tu lepas. Jadi buai tu macam terangkat tau, pom, macam tu. Dan jatuh buai tu ke bawah. Korang bayangkanlah gangguan sampai ke tahap itu. Anak dia sampai jatuh ke bawah. Dengan buai-buai tu sekalian, nasib baik besi buai tu tak kena kepala anak dia. Dan Cik Khair dia kata dia angkat anak dia dah nangis, dia pupuk. And then keesokan harinya Cik Khair ni bawa anak dia pergi klinik sebab takut kepala kan terhentak. Alhamdulillah tak ada apa-apalah yang orang kata yang buruk berlaku lah. Cuma lepas tu Cik Khair ni ada juga jumpa orang-orang setempat. Dia bagi tahu kan, tolong rumah dia ni macam ada gangguan. Ada tak tahu ustaz-ustaz mana yang dia orang kenal kan. And then jiran-jiran ni tanyalah rumah yang mana. Tu saya baru pindah duduk rumah tu, dia cakap. Lah, rumah tu ke? Dia cakap, ya, kenapa? Sebenarnya dulu rumah yang Encik Khair duduk tu, orang yang duduk sebelum tu dah meninggal. Dan orang tu, dia boleh kita kata pengamal ilmu hitam ataupun membela, macam tu lah. Jadi belaan dia tu ada lagi di rumah tu, ataupun khadam dia tu ada lagi di rumah tu. Tuan dia yang dah tak ada. So lepas tu panggil lah ustaz, orang surau pun semua datang buat doa selamat. Lepas tu adalah pagar rumah sikit. And then selepas daripada tu tak ada gangguan. Cuma Encik Khair ni kata memanglah gangguan ni tak adalah macam nampak bentuk dia nampak macam ada pontianak ke, tak ada. Penampakan tu tak ada. Tapi gangguan tu pada dia teruk lah, sebab sampai melibatkan anak dia. Dan dia ganggu tu pula anak dia je pula tu. Cik Khair ni tak pernah pula nampak ke apa. So itulah gangguan yang ataupun kisah yang dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Encik Khair ni. So guys, aku rasa itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email sembangkopi
ataupun hantar melalui voice ke Telegram Sembang Kopi, di mana link Telegram dan juga alamat email aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. So, sekali lagi aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk menonton video aku. Yang mana korang yang singgah ke video aku ni, aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. So guys, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.